Halo, selamat petang. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini disahkan oleh Anwar Ibrahim sendiri, dua agensi kementerian atau KDN disiasat. Wah, ini satu pendedahan daripada Anwar Ibrahim sendiri yang kita selut. Inilah Perdana Menteri yang kita harap-harapkan. Perdana Menteri yang bertindak tegas, segera bertindak tanpa rasa takut kepada sesiapapun. Bukan macam Perdana Menteri yang lain. Saya rasa Perdana Menteri yang lain juga bagus, tetapi dari segi ketangkasan kerja, keaktifan kerja, kekuatan bekerja, keberanian memberikan keputusan, dari segi anti rasuah dan juga memerangi penyalahgunaan kuasa, Anwar Ibrahim lah Perdana Menteri yang terbaik yang pernah ada di Malaysia. Kita salut dan kita sanjung kepada Anwar Ibrahim. Hari ini Anwar Ibrahim dengan berani dan tanpa berselindung. Ini Perdana Menteri yang kita mahu. Saudara-saudara sekalian, saya nak tanya kepada anda semua. Anda nak Perdana Menteri yang berlindung-lindung, berselindung-selindung, mahu membantu jabatan kerajaan, mahu membantu menyembunyikan ulat-ulat, menyembunyikan kesalahan yang berlaku, yang memang berlaku, atau bagaimana? Kita mahu Perdana Menteri yang tidak melindungi apa-apa perbuatan jahat, apa-apa kejahatan yang berlaku meskipun itu dalam kerajaan. Tetapi Anwar Ibrahim yang kita kenal hari ini, beliau tidak peduli. Adakah itu kerajaan, apakah itu swasta, apakah itu pembangkang dan sebagainya. Salah tetap salah, kata Anwar Ibrahim. Selain daripada prinsip lawan tetap lawan, Anwar Ibrahim tetap meneruskan prinsip kalau dah salah tetap salah. Anwar Ibrahim kata hari ini, dua agensi KDN disiasat. Bayangkan, ini yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim. Beliau tidak berselindung, kalau salah tetap salah. Ini yang kita mahu. Tapi saya pun tak tahulah kenapa ada orang yang tak suka dengan Anwar Ibrahim. Mungkin sebab ketegasan Anwar Ibrahim mendedahkan perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan, itu sebabnya mereka benci dengan Anwar Ibrahim. Sehingga Anwar Ibrahim kata, ada pakatan komplot mau jatuhkan beliau daripada geng yang kaya raya. Matsa kau paling kaya raya lah kan. Tak suka dengan apa yang Anwar Ibrahim lakukan. Anwar Ibrahim kata dua agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN sedang disiasat berhubung dengan dakwaan amalan rasuah dan salah guna kuasa dalam kalangan pegawainya. Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dua agensi itu ialah Jabatan Immigration Malaysia JIM dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Dua agensi ini sudah lama kita dengar macam-macam lah orang cakapkan. Tapi tak pernah kita dengar pula dengan seriusnya diembus atau diembus lah dengan besar-besaran. Dan tak pernah kita dengar Perdana Menteri mendedahkan perkara ini. Tapi Anwar Ibrahim, itu yang saya kata tadi. Kita harus mengekalkan Anwar Ibrahim. Kerana beliau salah tetap salah, lawan tetap lawan, betul tetap betul. Anwar Ibrahim kata sendiri dua agensi ini, iaitu Jabatan Immigration Malaysia dan Jabatan Pendaftaran Negara, sah sedang disiasat. Menurutnya, sewaktu lawatan ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur di Terminal 1 KLIA pada Ahad lepas mendapati masih ada kelompok kecil pegawai immigration yang terbiasa dengan amalan dan sistem lama. Saya tak berapa faham, saya tak berapa pasti apa yang dimaksudkan oleh Anwar Ibrahim ini yang mengatakan bahawa masih ada kelompok pegawai immigration yang terbiasa dengan amalan dan sistem lama. Apa maksud amalan dan sistem lama ini? Ini yang kita puji Anwar Ibrahim, meskipun dia tidak memberikan detailnya, tetapi kita diberitahu dia secara berterus terang tanpa berselindung mengatakan masih ada kelompok kecil pegawai immigration terbiasa dengan amalan dan sistem lama. Maknanya Anwar Ibrahim tidak menyembunyikan apapun yang berlaku di sana. Kata Anwar Ibrahim, saya pergi dan merumuskan untuk mempertahankan integriti immigration serta masih menekankan supaya tindakan segera dan keras diambil terhadap beberapa kelompok kecil yang selesa dengan cara lama, kata Anwar Ibrahim. Katanya menerusi ucapan semasa perhimpunan bulanan warga Jabatan Perdana Menteri. Beliau berkata situasi sama berlaku di Jabatan Pendaftaran Negara JPN apabila
terdapat segelintir pegawai yang meminta bayaran untuk mengeluarkan sijil kewarganegaraan. Ini yang dikata satu perkara yang perlu ditangani segera kerana memang akan menjejaskan integriti dan memalukan negara. Bayangkan Anwar Ibrahim sendiri menyatakan terdapat segelintir pegawai meminta bayaran untuk mengeluarkan sijil kewarganegaraan. Buat apa nak membayar mereka ini? Semalam saya terima maklumat JPN disiasat, kata Anwar Ibrahim. Kita memudahkan kepada orang yang layak mendapat kewarganegaraan dan sebagainya. Untuk mendapatkan sijil itu lagi dikenakan bayaran, kata Anwar Ibrahim. Anwar berkata meskipun kelompok itu kecil, namun tindakan segera dan tegas perlu diambil kerana merosakkan imej jabatan, pejabat awam dan pentadbiran. Kata Anwar, kalau kita sebut kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Harus ada tindakan tegas dan keras. Kalau tidak, ia akan merosakkan imej pentadbiran yang dikatakan mampu berbicara tetapi tidak mampu mengamalkan, kata beliau lagi. Dalam pada itu, Anwar kesal apabila hanya satu daripada 7 mesin pengimbas Jabatan Kastam Diraja Malaysia di Terminal 1 yang berfungsi. Ujarnya, masalah itu bertahun lamanya dan tidak diatasi. Kebetulan saya Menteri Keuangan dan Kastam di bawah tanggungjawab saya. Tetapi saya tak akan hendak tunggu. Tetapi, kata Anwar Ibrahim, takkan hendak tunggu menteri turun baru tahu yang mana rusak soalnya. Tegas beliau, kelemahan penyampaian maklumat di peringkat bawahan kepada pihak atasan juga perlu diperbaiki. Hal-hal sebegini, adakah perlu pegawai itu disiasat atau dipersalah? Mungkin dia lapor, tetapi kelemahan itu perlu diperbaiki untuk perkhidmatan yang baik. Jelas Anwar, kelulusan segera boleh dibuat sekiranya kos mesin pengimbas tersebut sekitar berapa juta ringgit. Saya percaya Ketua Pengarah Perkhidmatan Awan KPPA dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM akan menyiasat semata-mata kerana saya memberikan kelulusan segera. Keadaan itu mendesak. Mesin pengimbas rusak. Bayangkan 7 buah sudah lama rusak sejak beberapa tahun lalu, kata beliau. Terdahulu dalam lawatan mengejut beliau ke Terminal 1, Anwar merumuskan urusan dan pengoperasian imigresen dan kastam adalah terkawal serta menyatakan beberapa permasalahan yang akan disusuli dengan siasatan bagi penambahbaikan dan tindakan sewajarnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Saudara-saudara sekalian, terbaiklah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semoga beliau tetap kekal sihat dengan kita berharap pendedahan demi pendedahan, penambahbaikan demi penambahbaikan kepada negara kita dapat diteruskan. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim pula mendedahkan rahsia perkara yang kita tak pernah tahu berlaku di KLIA yang melibatkan kastam. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang terdahulu, beberapa hari yang lepas, kita digemparkan dengan pendedahan daripada Menteri MOTEK, iaitu Tiong King Sing, apabila beliau menyatakan terdapat berlaku rasuah yang menjijikkan, yang memalukan, berlaku di pintu masuk KLIA. Menurut menteri tersebut, berlaku yang mana rasuah diminta untuk beberapa perkara, termasuklah melibatkan RM3.000 sehinggalah RM12.000. Ini satu perkara jika benar amat memalukan negara kita. Nasib baiklah menteri itu dengan berani mendedahkan perkara itu. Walaupun beliau kata beliau telah bersabar dan cuba untuk tidak mendedahkan, tetapi oleh kerana media sudah pun mendedahkan dan memviralkan, mensensasikan kekecohan tersebut, maka beliau terpaksa mendedahkan perkara tersebut. Hari ini kita pula digemparkan dengan pendedahan paling mengejutkan daripada yang amat berhormat Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim sendiri selepas melawat KLIA. Semalam kita tahu, anda pun tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun membuat lawatan mengejut ke KLIA dengan membuat lawatan secara bersendirian. Namun demikian, dalam dapatan terkini Anwar Ibrahim memang terdapat beberapa masalah besar yang berlaku di KLIA. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa anda share video ini supaya semua orang tahu apa sebenarnya yang berlaku di kastam
khususnya di KLIA. Ini pasti Anda tak pernah tahu dan Anda harus dengar dari awal sampai akhir. Anwar Ibrahim menyatakan kekecewaannya kerana hanya satu mesin pengimbas custom di KLIA yang berfungsi. Menurut Anwar Ibrahim, dia pun tak boleh terima, apalagi kita kan sebagai rakyat biasa. Saya secara pribadi, saya pun hairan dan saya tak boleh terima bagaimana mesin pengimbas custom di KLIA hanya satu yang berfungsi, sedangkan ianya adalah tempat yang melibatkan ramai orang. Oleh sebab itulah Anwar Ibrahim kata beliau kecewa hanya satu mesin pengimbas custom di KLIA yang berfungsi. Ini satu pendedahan daripada Anwar Ibrahim sendiri yang tak pernah orang beritahu kepada kita. Ikuti terus apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melahirkan rasa kecewa apabila lawatan mengejutnya ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA semalam mendapati hanya satu daripada 7 mesin pengimbas custom beroperasi. Anwar berkata beliau difahamkan mesin itu telah rosak sejak tahun lalu dan seharusnya digantikan segera memandangkan keperluan mendesak di pintu masuk negara seperti lapangan terbang. Inilah yang mengecewakan Anwar Ibrahim. Bayangkan, di tempat itu menurut laporan ini, Anwar Ibrahim mendapati hanya satu daripada 7 mesin pengimbas custom beroperasi. Ada 7, tapi satu sahaja yang berfungsi. 6 lagi tak beroperasi kerana telah rosak. Yang menyedihkan, ianya telah rosak sejak tahun lalu lagi. Tapi persoalannya, kata Anwar Ibrahim, kenapa tidak diperbaiki dengan segera? Menurut Anwar Ibrahim, kerajaan boleh berbelanja menggantikan mesin pengimbas rosak terbabit, namun tidak mendapat maklumat daripada pegawai agensi terbabit. Ini benar-benar mengecewakan kita. Jangan saja sampai sudah keperluannya mendadak baru tiba-tiba menyibuk pula terhege-hege nak kata ini alasannya, itu alasannya dan sebagainya. Kata Anwar Ibrahim, kebetulan saya Menteri Keuangan, custom bawah tanggung jawab saya. Takkan nak tunggu menteri turun baru nak tahu rosak, kata Anwar Ibrahim berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan Warga Jabatan Perdana Menteri. Pada Julai 2020, bekas Ketua Pengarah Kastam Abdul Latif Abdul Kadir berkata agensi itu akan menambah 20 mesin pengimbas berkualiti tinggi di pintu masuk negara termasuk lapangan terbang bagi menggantikan mesin lama dalam usaha mengekang penyeludupan dada secara kurier. Menurutnya, kos pembelian itu membabitkan perbelanjaan kira-kira RM200 juta dan diterima penghujung tahun 2020. Semalam, Anwar mengadakan lawatan mengejut di KLIA untuk meninjau operasi immigration di pintu masuk negara itu. Lawatan itu dipercayai susulan kekecauan di KLIA baru-baru ini membabitkan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Tiong King Seng yang mengakui individu ditularkan bagi membantu seorang warga China yang ditahan daripada memasuki Malaysia. Tiong mendakwa wujudnya budaya rasuah membabitkan segelintir pegawai dan penyalahgunaan kuasa kronik di pintu masuk negara. Sementara itu Anwar berkata sebahagian besar anggota immigration bertugas dengan baik, namun kecewa masih ada sekelompok kecil masih mengamalkan cara lama. Hanya beberapa kelompok kecil yang masih melakukan dengan cara lama yang perlu diambil tindakan segera dan keras. Jika berlaku akan menjejaskan kerja kita, imej penjawat awam dan negara, kata beliau lagi. Yang menariknya tentang pendedahan ini ialah ada beberapa perkara. Pertama, Anwar kata ada 7 mesin tapi satu sahaja yang berfungsi. Selain daripada itu, mesin itu telah diketahui rosak sejak tahun lepas. Tapi Anwar kata, kenapa tidak memohon? Beliau kata, beliau atau kementerian boleh, kerajaan boleh menggantikan alat mesin yang rosak itu, tetapi beliau kecewa tidak mendapat maklumat daripada pegawai agensi berkaitan. Ini yang mengejutkan kita. Beliau kata takkan nak tunggu menteri turun baru nak tahu rosak. Itu masalah besar. Takkan tunggu menteri turun baru tahu apa masalahnya. Yang lebih menarik lagi ialah fakta ini. Pada Julai tahun 2020, bekas Ketua Pengarah Kastam Abdul Latif Abdul Kadir berkata, agensi itu akan menambah 20 mesin pengimbas berkualiti tinggi di pintu masuk negara,
termasuk lapangan terbang bagi menggantikan mesin lama dalam usaha mengekang penyelundupan dada secara kurir. Menurutnya, kos pembelian itu membabitkan perbelanjaan kira-kira 200 juta ringgit dan diterima penghujung 2020. Semalam Anwar mengadakan lawatan tersebut di KLIA. Jadi, menjadi persoalan kita, kalau betul lah berlaku penggantian 20 mesin pengimbas berkualiti tinggi ini telah menggantikan mesin lama bagi mengekang penyelundupan dada secara kurir yang melibatkan RM200 juta ringgit dan akan diterima pada penghujung 2020. Persoalan kita ialah di mana mesin 20 itu, dan persoalan yang seterusnya ialah kalau betullah apa yang dinyatakan dalam laporan ini ialah sudah dapatkah 20 mesin tersebut yang membabitkan perbelanjaan kira-kira 200 juta itu? Itu persoalan kita. Tolong tinggalkan komen kita. Anda tekan butang subscribe dan share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang-petang, tengah hari, pagi-pagi, salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, pendedahan kali ini pasti mengejutkan kita semua karena ianya melibatkan jutaan ataupun duit puluhan juta yang dihutang oleh bekas menteri. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, mohon kiranya Anda bantu saya tekan butang subscribe di bawah ini, dan tekan butang subscribe itu percuma, serta share video ini supaya semua orang tahu rupa-rupanya ada juga menteri-menteri yang ada hutang puluhan juta tapi tak bayar. Memalukan sungguh. Ini boleh kata menjijikkan lah kan. Bayangkan seorang menteri tak bayar hutang. Dan yang menuntut pula ini ialah orang yang paling kita ketahui banyak kali menimbulkan kontroversi. Kadang-kadang beliau juga mempunyai mulut yang agak kadang-kadang macam tiada insurans lah, macam itulah. Tapi terkena pula dengan dia padan mukalah kalau betullah bekas menteri ini berhutang puluhan juta terhadap Alif Sukri. Pagi ini kita dikejutkan dengan laporan dari Sinar Harian menulis Alif Sukri tuntut bekas menteri bayar hutang puluhan juta. Siapalah agak-agaknya bekas menteri yang ada puluhan juta hutang ini ya? Anda boleh tulis dalam ruangan komen, mungkin Anda dapat meneka siapa bekas menteri yang ada hutang puluhan juta ini. Bayangkan, sudahlah bekas menteri, gaji besar, pendapatan besar, silap sikit banyak lagi pendapatan besar, tapi ada pula hutang puluhan juta dengan Alif Sukri. Yang menjadi persoalan saya ialah apa yang dibuat dengan uang puluhan juta dan kenapa daripada Alif Sukri pula diminta? Itu menjadi persoalan. Apa hubungan bekas menteri dengan Alif Sukri ini? Sehingga Alif Sukri boleh pula menjadi tempat meminjam uang puluhan juta. Saudara-saudara, ahli perniagaan yang juga pempengaruh Datuk Alif Sukri Kamarul Zaman menuntut seorang bekas menteri bergelar Tan Sri untuk menjelaskan hutang berjumlah puluhan juta kepadanya. Bayangkan seorang Tan Sri, kalaulah pada pendapat saya lah kan, kalau orang itu bekas menteri, beliau pula ialah Tan Sri, mana mungkinlah dia ada hutang sehingga puluhan juta. Tapi terbukti apa yang saya pikir itu salah. Rupa-rupanya ada juga bekas menteri Tan Sri, ahli politik yang sanggup berhutang berpuluh juta pula ini. Dan orangnya pula tempat berhutang tidak lain tidak bukan Alif Sukri. Alif Sukri ini yang macam kita tahu, dia akan cakap tanpa insurans. Jadi nasib badanlah kepada bekas menteri ini kerana terhutang pula terhadap Alif Sukri. Alif Sukri mendakwa beliau berkali-kali cuba menghubungi individu tersebut, namun sehingga kini masih tiada respon. Siapalah agak-agaknya bekas menteri ini ya? Apalah guna duit itu sampai puluhan juta dia hutang? Nggak tahulah. Takkan bekas menteri macam ini saya hubungi dia tak angkat, saya WhatsApp dia tak balas. Dulu nak pinjam, nak minta bantuan, dialah terhege-hege nak jumpa saya, kata Alif Sukri. Maulah saya sangat kalau Alif Sukri ini cepat-cepat mendedahkan siapa bekas menteri ini. Kata Alif Sukri, saya tak nak cerita perkara sebenar, nanti malu satu keluarga Tan Sri.
Jadi saya sabar sahajalah. Orang Langkawi mesti kenal dia, hartawan satu Malaysia, katanya dalam satu hantaran di Instagram pada Ahad. Jadi dia sudah berikan satu clue, Tan Sri, yang pastinya bukan Tun, nasib baik bukan Tun. Yang pastinya dia adalah keluarga Tan Sri, kata Alif Sukri. Dia kata nanti malu satu keluarga Tan Sri. Dan orang itu ialah orang Langkawi mesti kenal dia, kata Alif Sukri. Tak pastilah dia orang Langkawi kah, dia tinggal di Langkawi kah, tapi yang pasti Alif Sukri kata orang Langkawi mesti kenal dia, hartawan satu Malaysia. Yang hairan, bagaimana seorang hartawan yang terkenal boleh berhutang puluhan juta? Apa yang dia buat? Apa yang dia guna dengan duit itu? Hantaran tersebut mendapat perhatian pengguna di laman maya berkenan dengan perkara tersebut dengan 9.756 tanda suka diberikan. Pemilik akaun bernama Fizi Hasan 88 mendakwa bahawa dia cukup mengenali Tan Sri itu. Saya kenal Tan Sri ini sebab saya pernah bekerja di hotel miliknya. Wah, rupa-rupanya ini identiti dia. Tan Sri ini ada hotel. Wah, pertama dia dikenali di Langkawi kerana dia hartawan di Langkawi, kata Alif Sukri. Selain itu, dia juga ada hotel menurut Fizi ini. Dia ada hotel. Menurutnya lagi, saya berhenti dari hotel itu pun sebab malas nak sebut, kata Fizi Hasan 88 dalam ruangan komentar hantaran Alif Sukri itu. Seorang lagi individu bernama Eza Azaiti dipercayai bekerja di bawah Tan Sri tersebut berkata, ramai dalam kalangan pekerja tersebut termasuk dirinya tidak dibayar gaji semenjak pandemik COVID-19 dahulu. Oh, teruk juga Tan Sri ini ya. Sudahlah bekas menteri, hartawan lagi tapi tak bayar gaji pekerja sejak pandemik COVID-19. Aduh, jijiknya. Saya jika ada halal dunia dan saya tidak akan halal dunia dan akhirat duit gaji saya, ujar beliau. Coba teka. Agak-agak kamu kenal ke siapa yang didedahkan oleh Alif Sukri ini. Sebelum kita berpisah, awas jangan ingat menteri, bekas menteri kaya raya. Mereka mungkin kelihatan kaya raya, besar keretanya, besar rumahnya, istrinya mungkin 1 orang atau 2 orang atau 3 orang atau 4 orang. Janganlah kamu terkejut kalau tiba-tiba pula didedahkan berhutang puluhan juta. Dan janganlah juga kamu terkejut kalau orang itu tidak mahu bayar gaji. Sudah kaya, tak bayar gaji. Sudah kaya, tak pula bayar hutang lagi. Sebelum kita berpisah, sila tekan butang subscribe dan share video ini. Dan jangan lupa berikan komen Anda. Cuba teka siapa orang itu, ikuti terus ulasan selepas ini.